penerimaan dan penolakan sampel di makmal transfusi klinikal. Okey, ini lebih kepada ulang kaji untuk kita lepas ni lebih berhati-hati lah dalam menerima dan juga membuat penolakan sampel. Okay, pertama kali kita tengok fasa-fasa ujian makmal. Di dalam skop makmal transfusi klinikal ni, first kali pre-analytical termasuk di dalam semasa pengambilan sampel di ward, penerimaan dan penolakan sampel di makmal blood bank dan juga persediaan sampel. Persediaan sampel ni contohnya seperti kita spin, bila dah tengok semua tally tak ada masalah, kita spin sampel tu untuk asingkan packed cell dan juga serum dia. Dan ada teknik yang kita perlu melakukan pre-warm, itu termasuk dalam persediaan sampel lah, dalam pre-analytical. Yang seterusnya adalah analytical pemprosesan sampel seperti melakukan ABO grouping, cosmet, test, DCT dan sebagainya. Dan yang last kali post analytical memasukkan keputusan yang kita dah peroleh itu di dalam sistem BBIS dan juga membuat laporan akhir. Membuat laporan ni contohnya macam kita melakukan ujian test ataupun antibody ident. So kita result dia tu kita akan laporkan di dalam worksheet final result tu. So tapi untuk hari ni kita punya fokus adalah penerimaan dan penolakan sampel di dalam fasa pre-analytical. Okay, so kriteria penerimaan ni basically kita akan melihat daripada dua perkara lah, sampel dan juga request form dan juga borang permohonan. Sebab dua benda ni yang sampai kat kita, so kita akan make sure lah dua perkara ni betul dan juga tally. So yang pertama sekali sampel yang kita terima tu hendaklah diorang menggunakan tube yang betul, tube yang betul iaitu EDTA, tube yang cap dia warna purple tu. And then tube mestilah berlabel. Berlabel ni maksudnya ikut sebiji macam borang permohonan. Kalau borang permohonan nama penuh, and then dekat tube pun mestilah nama penuh lah. Tak boleh salah satu huruf ataupun satu nombor sekalipun. Basically tube yang berlabel ni yang penting adalah dua identifier, nama dan juga nombor IC. Yang RN tu kalau ada lagi bagus, tapi kalau tak ada pun kita akan tengok nama dan juga nombor IC dia. Tu yang penting lah. Boleh dengar semua? Boleh dengar. Teruskan. Okay, seterusnya sampel tu label dia mestilah tally lah dengan borang permohonan macam saya cakap tadi. Kalau nama dia ada bin, dekat situ pun dekat form pun kena ada bin dan juga sebagainya lah. Kalau ada salah sikit. Dan yang seterusnya sampel mestilah mencukupi. Sampel mencukupi ni anggarannya lebih kurang 2 hingga 3 mil untuk setiap tube yang dihantar. So, kalau sampel tak cukup akan ada masalah untuk terutama sekali sampel request test. Kalau sampel tidak mencukupi akan ada masalah lah, so kita terpaksa minta extra sampel daripada ward dan sebagainya. Okay, seterusnya adalah sampel tu tidak lysis. So tidak lysis antara perkara yang penting lah. Sampel tu mestilah, dia punya serum tu mesti clear, warna kuning-kuning serum macam tu. So ini adalah contoh sampel yang betul lah. Sampel kuantiti mencukupi dan juga serum dia clear, maknanya dia tak lysis. So yang seterusnya adalah borang permohonan. Selain daripada sampel, kita tengok juga request form yang dihantar. Ini adalah contoh borang permohonan GXM. So yang pertama sekali kita mesti pastikan nama dan juga nombor IC dia sama. Lengkap lah, kalau nama penuh dekat form dekat sampel pun mestilah nama penuh. Nombor IC pun sama dan juga RN kalau dekat sampel ada RN. Okay, and then ward dan juga unit dan juga ward ni, ini pun salah satu perkara yang penting juga. Andai kata ward tak tulis, kalau andai kata sampel tu reject,
So kita susah untuk kita nak inform kepada siapa kita perlu bagi tahu. So ni memang perkara yang penting lah. Dan juga kebelakangan ni selalu jugalah jadi terutamanya sampel contest, diorang tak tulis what. So kalau ada masalah untuk kita masukkan result dalam sistem, tu memang susah lah untuk kita tahu dekat mana what apa kita nak tulis untuk masukkan dalam report kita. And then diagnosis ni mesti adalah, mesti kena lengkap SLE ke, anemia ke. Okay, ni CHOP dan sign doktor yang ambil sampel tu mestilah kena ada dekat 2 helaian kopi. Untuk borang JXM ni kopi putih tu dan juga yang biru, yang kopi biru belakang dia. So mesti kena ada lah dua-dua helaian tu. Okay, ni kena tanda berapa pint, pack cell ataupun platelet ke, berpandukan ward punya request. Okay, yang terakhir sekali adalah dia punya kod, MO Blood Bank punya kod. Kita masa kita menerima tu, kita kena pastikan kod ni betul dan tidak expired lah. Kalau macam contohnya kod MO Blood Bank ni, dia punya expiry 2 jam daripada, contoh macam sekarang ni yang dekat paparan ni 30 hari bulan pukul 11 pagi. So andai kata form ni sampai ke lab selepas 2 jam daripada pukul 11 pagi ni, so kita boleh reject. So ward akan kena request baru, kena minta kod baru dan sampel semua kena baru. Seterusnya ini contoh borang blood group dan kum test. So yang sama juga, nama dan nombor IC kena betul, RN dan juga jantina. Jantina ni saya biasa juga jumpa sampel baby off. And then jantina dia tak tanda pun lelaki ke perempuan. So saya pun tak tahu baby tu lelaki ke perempuan. So ni memang akan ada jadi masalah untuk kita nak register di dalam BBIS. So seterusnya adalah summary lah, clinical summary. Clinical summary ni penting untuk kita melakukan pendiagnosan, untuk kita melakukan ujian. So kita penting juga sebenarnya untuk kita tahu patient ni pregnant ke, ataupun lain-lain lah. Diagnosis pun kena ada juga, sama macam request JSM tadi. Test request test yang diminta oleh ward, saya pernah terima request ni selain daripada yang kita sediakan dekat blood bank. So benda ni pun kita kena reject juga, sebabnya kalau tak nanti dia akan jadi masalah, ward akan jadi masalah. Sebab kalau diorang salah tulis macam selain daripada yang kita tawarkan, so memang kita tak boleh nak buat apa-apa dengan sampel tu. Kita tak boleh nak buat request, tak boleh nak buat test yang mereka nak yang sebetulnya lah. CHOP dan sign doktor perlu ada juga. Okay, seterusnya kita pergi kepada kriteria penolakan. Yang tadi kriteria penerimaan sampel. So sekarang yang seterusnya adalah kriteria penolakan. Yang pertama sekali kita tengok pada sampel. Dia basically untuk kita melakukan penolakan ni berpandukan pada sampel, borang permohonan dan juga beberapa faktor-faktor lain lah. Yang pertama sekali sampel tube tidak berlabel. So maknanya diorang hantar ke makmal ni, tube tu tak ada label. So kita tak boleh nak teruskan dengan ujian seterusnya. Sebabnya ditakuti boleh tersalah pesakit. Seterusnya adalah mereka salah menggunakan tube. Tube yang mereka gunakan, yang ward gunakan tidak sesuai. Label pada tube dan borang permohonan tidak sama. So nama ataupun nombor IC so tak tally lah dengan borang permohonan tu. So kalau jadi perkara macam ni pun kita boleh reject juga. Dan seterusnya insufficient sample. Insufficient sample ni agak subjektif juga. Sebabnya kalau dia berpandukan pada pesakit. Kalau pesakit tu baby, so sampel sikit tu kita akan terima lah. Tapi kalau sampel baby tapi sampel dia banyak, so maknanya dia orang ambil daripada cord blood lah. So itu pun kita akan reject juga.
So insufficient sample ni kalau patient dewasa yang umur 20-an, 30-an, kalau sampel tak mencukupi, kalau terutama sekali bila mereka hantar request blood group ataupun home test. So kalau screening dia positif, kita nak teruskan dengan antibody iodine akan jadi masalah lah sebab sampel tak cukup. So kalau jadi perkara macam ni, kita reject dulu awal-awal sebab insufficient sample, ataupun kalau patient tu perlukan urgent, kita buat juga, and then andai kata screening dia positif, kita akan request extra sample daripada ward. So yang terakhir sekali sample-lise. Sample-lise ni kita macam biasalah, kita pun kena reject dan juga kena inform kepada ward untuk hantar yang baru. Ini contoh sampel yang lise. Kalau tengok pada gambaran ni, sampel yang lise macam ni, kalau kita melakukan test GSH menggunakan mesin IH500 tu, kalau lise macam ni, selalu mesin takkan terima sampel macam ni. Dekat mesin akan keluar error lah. So sebelum menambahkan kerja kita, ada baiknya kita reject siap-siap. So yang kita pergi seterusnya, borang permohonan. Borang permohonan tidak menggunakan borang yang betul. So macam contohnya ward hantar GXM ataupun GSH, tapi mereka menggunakan borang per pack. So borang tak sama, so kita tak boleh terima lah. Contohnya nama dan nombor IC tak tally dengan sampel. Macam yang sampel tadi, dia tak sama nombor IC ataupun nama. Walaupun satu, kita tak boleh terima juga. Walaupun satu huruf ataupun satu nombor yang salah. Kita ada COP dan sign doktor. Ada kod permohonan GXM yang betul. Kalau kita terima sampel GXM, ada ward contohnya daripada hemato tidak perlukan kod GXM untuk dia request darah. So that's why unit dan juga ward tu memang penting. Kalau daripada medical, surgical yang lain-lain tu perlu ada kod permohonan GXM. Terusnya salah permohonan ujian macam tadi lah. Salah permohonan ujian yang kita tak buat kat sini, tapi diorang contohnya HbA1c, so kita tak buat dekat blood bank, so kita akan call ward untuk kita reject sampel tu. So diorang akan hantar yang baru. Kemudian faktor-faktor lain yang membolehkan kita melakukan penolakan sampel. Pertama sekali double request. Double request ni contohnya andai kata ward hantar request untuk GXM. So sebelum kita membuat GXM tersebut, kita akan check dulu rekod dia, previous record di dalam sistem. Andai kata dalam rekod tu dekat reserve, dekat blood bank punya reserve, masih ada lagi darah patient tersebut. So kita akan hubungi ward untuk dapatkan kepastian sama ada mereka memang betul hantar request yang baru ni, memang perlukan request yang baru ni, ataupun diorang double request. So kalau diorang kata diorang double overlap request, kita akan reject yang request yang baru hantar tu, kita akan reject lah. So jadi ward akan ambil yang darah yang reserve yang sebelum ni. Yang seterusnya adalah reject by ward. Reject by ward contohnya kalau ward hubungi ke makmal blood bank. So andai kata patient tu LO, contoh LO ataupun patient dah discharge, so dia tak nak teruskan dengan permohonan GXM tu, so diorang boleh call kita lah untuk diorang sendiri yang reject. So sampel dan juga borang permohonan yang kita terima, kita boleh reject dalam sistem berpandukan alasan yang ward bagilah sebab apa. Yang terakhir sekali, test not indicated. Test not indicated ni macam sekarang ni GSH kita, untuk GSH kita ada dua bahagian lah. Kita pecahkan pada dua bahagian, ONG dan juga selain daripada ONG. Untuk ward ONG, permohonan yang kita terima, permohonan GSH yang sama diterima dalam masa 7 hari. Sebab untuk GSH bagi kes ONG, kita akan simpan dia punya rekod dia dalam masa 7 hari. And then kalau selepas daripada 7 hari, diorang hantar yang baru, yang sama juga selepas daripada 7 hari,
So kita akan buatlah, kita akan terima. Tapi kalau sekiranya diorang buat hantar lagi ujian permohonan JSH yang sama dalam masa 7 hari, so kita akan reject yang request yang baru tu di dalam sistem under test not indicated. Dan selain daripada YONG, saringan dari MO Blood Bank. So maknanya kita akan refer kepada MO di Blood Bank yang bertugas untuk mereka saring lah sama ada test tu perlu melakukan GSH ataupun tak perlu. So kalau tak perlu, kita akan reject under test not indicated juga. So kesan terhadap penolakan sampel, antara kesan-kesan kita melakukan penolakan sampel ni, of course lah pembaziran aset, pembaziran tiup, pembaziran masa. So masa yang mereka guna, masa yang mereka sepatutnya dah dapat darah yang mereka yang ward nak tu, so jadi membazir lah sebabnya sebab mereka melakukan kesilapan yang menyebabkan kita melakukan penolakan sampel tu. So diorang terpaksa ambil sampel yang baru, so dah drag masa yang lama. Dan sampel perlu diambil semula. Yang seterusnya, transfusi darah kepada pesakit akan tertangguh lah. Ni sama macam pembaziran masa tadi. So saya rasa setakat tu saja apa yang saya nak share pada hari ini. Sekian, terima kasih lah. Kalau ada soalan ataupun ada penambahbaikan ke, kita boleh share sama-sama.